Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam siri pengajian Tafsirul Quranul Karim juzuk yang ke-28, Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63 dari awal Quran dan surah yang ke-6 dalam juzuk ini. Dalam juzuk ini tak banyak surah. Surah Al-Munafiqun ini surah yang ke-6. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi ke terjemahan pimpinan Ar-Rahman. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Balik pada muqaddimah surah Al-Munafiqun. Muqaddimah surah ini madaniyatun bil ittifaq. Surah ini diturunkan Madinah. Ulama tafsir kata ittifaq ulama. Kenapa? Lianna harakatan nifaq lam tazhar illa fil Madinah. Gerakan kumpulan munafik ini tidak zahir, tidak muncul kecuali setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah. Begitu lumrah bila Islam itu berkuasa, akan ada golongan munafik ni akan ada. Dia mari pura-pura, kami bersama kamu, kita bersama, tapi bila dia balik dalam geng-geng dia, kafir. Na'udzubillah. Mengandungi 11 ayat bittifaqi ulama'il ad. Sebelah ayat ini juga ittifaq ulama yang menyusun tentang bilangan ayat. Dia kata tak ada khilaf. Sebab dinamakan surah Al-Munafiqun. Dinamakan surah Al-Munafiqun, Al-Munafiqu birraf'i Al-Munafiqun 'ala al-hikayah. Itu dalam bahasa orang mengaji nahwu dia panggil 'ala al-hikayah. Kalau kita kata surah tu mestilah Al-Munafiqin kan, bil idafah. Jadi ada dua-dua, yang masyhurnya bil hikayah. Surah Al-Munafiqun. Ada juga orang tulis surat Al-Munafiqin. Dia panggil itu bil idafah, alal idafah. Ingat kita ngaji nahwu, kita boleh guna lafaz asal alal hikayah. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat dan tingkah laku kerana kaum munafik yang menyelit dalam masyarakat Islam di Madinah dan menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging, gunting dalam lipatan,
supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sentiasa berwaspada, al-hazar, dan berjaga-jaga terhadap kaum yang terhadap angkara mereka. Hati-hati, puak ni licik, putar belik, jahat. Jadi kena berhati. Kita kalau kita kena kumpulan, kita kena beringat, jangan duduk seronok, selesa. Sekali orang ajak minum air, minum teh, dia belanja kita, bakal percaya lalulah. Sekali dia mari buka puasa di masjid kita, percaya dah, jangan main. Banyak benda-benda yang perlu kita hazar. Intisari kandungan di dalam surah ini, apakah intisari kandungan dia? Pada keseluruhannya menerangkan telatah, gelagat dan keadaan orang-orang munafik yang pura-pura Islam pada zahirnya tetapi tetap kafir pada batinnya. Puak munafik ni zahirnya Islam tapi kafir secara batinnya. Oleh kerana tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata, maka Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, janganlah mereka berlaku demikian. Jangan buat perangai macam munafik itu. Dalam hal ini Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman supaya janganlah mereka dilalaikan oleh harta benda di akhir ayat. Maknanya punca rusak munafik ni kerana benda, kerana apa? Kerana pangkat dan kedudukan dan harta benda. Maka Allah peringatkan kita orang yang beriman supaya janganlah mereka dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kaum keluarga daripada mengingati Allah. Bagaimana kita tak payah lara? Iaitulah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Hendaklah mereka mendermakan sebahagian dari rezeki yang telah diberikannya kepada mereka sebelum seseorang dari mereka sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Surah ini diakhiri dengan mengingatkan bahawa Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan bahawa Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segalanya dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Jadi ayat ini amaran keras kepada orang mukmin supaya jangan bersifat seperti munafik. Orang munafik ni pura-pura ya beriman tapi kafir dalam hati. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita tengok kepada ayat yang pertama, bagaimana kerana mereka sehingga mampu berani buat perkara-perkara yang memang kalau orang beriman dia tak akan buat. Sebab orang beriman dia tahu Nabi SAW ini utusan Allah. Allah akan bagi wahyu kepada Nabi untuk menyatakan apa yang berlaku. Tapi si munafik ni sewenang-wenangnya bersumpah. Dengar ni, di antara ciri-ciri munafik suka bersumpah, menggunakan nama Allah untuk melepaskan diri dia daripada terperangkap dengan kerana-kerana jahat yang dia buat, supaya orang percaya pada sumpah dia. Allahu Akbar. Tengok ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mari tu orang panggil senyum jauh lagi. Nabi duduk mana, tunggu Nabi buka pintu, dia sengih dah, senyum. Nak ceritanya muka manis.
Allah, tenganga suka. Mereka berkata, nashhadu, kami mengakui, bersaksi bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Tidak kata kami, mari kami yakin, kami kenal Tuhan Rasulullah. Nashhad, kami bersaksi Tuhan Rasulullah. Punyalah dia punya semangat. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah Subhanahu wa taala sememangnya mengetahui bahawa engkau sebenarnya adalah rasul. Tuhan tahu dah, kalau mereka tak sumpah pun tak ada masalah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, serta Allah Ta'ala menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah bohong, dusta, melawak. Orang kata, sebenarnya kita bahasa kita sedap melawak. Nah, tengok nota di bawah 1755. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah SWT menerangkan sifat-sifat dan tingkah laku kaum munafik yang menyelik masuk dalam masyarakat Islam di Madinah dan menjadi musuh dalam selimut, supaya orang Islam berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan main, dia mari. Kita tengok kepada sabab nuzul. Bagaimana, apakah turunnya surah Al-Munafiqin dan juga beberapa ayat dalam ni. Sabab nuzul maknanya sumber terjadinya peristiwa ini ataupun turunnya ayat ini. Kata di para ulama, sabab nuzuluha masyhur. Dia terjadi dalam peperangan Al-Muraisi' ataupun Ghazwah Bani Al-Mustalik. Al-Mustalik, ada ulama sirah mengatakan pada tahun yang kelima. Tanda, tahun yang kelima hijrah. Nama dia peperangan Al-Muraisi', nama tempat, ataupun Bani Al-Mustalik. Bani itu nama kabilah. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir, hadis ini dalam Bukhari, kan? Jabir kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Jadi peperangan itu inilah Al-Muraisi'. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Seorang muhajiri pergi tepuk punggung orang Ansar. Dia kata daraba duburahu biyadin au rijlin au saifin. Yang pentingnya macam dia bergurau lah, pom dia sepak belakang sikit. Gitu ya. Faghadibal ansariyu ghadaban syadidan. Sudah. Orang Ansar tadi pun marah. Bila marah, pada itulah kita jangan duk bergurau tak tu kalu. Kadang-kadang orang terkejut menyebabkan kemarahan. Bila dia marah, hatta tada'u, sehingga mereka memanggil kawan dia. Faqala al-ansar, ya lal ansar, puak Ansar, mari. Orang muhajirin tadi pun terkejut. Hai, panggil kabilah. Wa ya lal muhajirin, puak muhajirin, mari. Sudah. Fasami azalika, Nabi kita dengar, apa ni? Manggil geng ni, manggil kabilah. Faqala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu da'wal jahiliyati. Apa ni? Mengguna seruan jahiliyah, panggil kabilah-kabilah ni. Kenapa? Sedangkan aku bersama kamu, jangan. Qalu, sahabat kata, ya Rasulullah, kasa'a rajulu minal muhajirin. Seorang muhajirin ni pergi tepuk belakang ataupun sepak ke belakang punggung orang Ansar. Maka Ansar mula panggil kabilah dia, yang muhajirin panggil. Nabi kata apa? Da'uha fa innaha muntinah. Nabi kata tinggalkan seruan-seruan ini, seruan perkauman asabiyah ini, kerana dia busuk. Sudah. Busuk perbuatan ini boleh menimbulkan perbalahan, perpecahan, sedangkan umat Islam sudah bersatu di bawah panji Islam di Madinah. Kenapa kamu panggil-panggil lagi?
Geng-geng munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengar. Tepuk tangan selalu. Dia panggil boleh punca. Boleh poin sedap. Abdullah bin Ubay bin Salul dengar, faqala qad fa'aluha. Aqad tada'u alaina. Orang Muhajirin, orang Mekah buat apa enggak? Puak Ansar dah panggil kita, kenapa kita mau diam? Dia menimbulkan api perkauman. Dia bersumpah, wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Dia bersumpah, nanti kita balik Madinah, kita akan halau keluar orang-orang hina yang mari duk merempak di tempat kita. Jangan duk main. Kita ni kadang-kadang guna juga bahasa muntinah ni. Bila mari contohnya orang-orang yang kita tak suka, tak kiralah pendakwah ke peniaga ke, orang-orang bangsa lain, Arab ke mari tempat kita, kalau kita tak suka, sibuk. Suruh tarik balik PR ke, suruh buat benda tu, buat perangai ni, suruh halau balik. Padahalnya benda kecil ya. Benda-benda yang boleh dibincang. Mari pula buat lain duk buruk negara kita. Macam-macam lah. Yang pentingnya jangan guna sifat perkauman. Kalau kita nak kritik, nak tegur perbuatan dia yang silap. Nak da'uha fa innaha muntinah. Main-main bangsa perkauman ni busuk, kata Nabi SAW. Jadi puak munafikin Ibnu Ubay bin Salul ni kata, kita akan keluarkan orang hina daripada negeri kita. Ni mainnya permainan. Kalau bahasa kita kata tarik PR. Tarik PR. Contohlah. Qala Umar. Sayyidina Umar dengar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal. Rasulullah, izin ke saya, aku nak pergi penggal kepala si munafik ni. Cakap besar, batu api, banyak dah kerenah dia. 5 tahun dah duduk perangai dia, duduk buat kerenah di Madinah. Jadi Umar dah tak tahan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, da'hu la yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Umar, sabar. Jangan orang bercakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh sahabat dia sendiri. Sebab orang tak kenal watak munafik ni tersembunyi di sebalik serban dia, di sebalik jubah dia. Tersembunyi. Duk maya belakang Nabi, serbai atas kepala besar-besar. Atas kain selimut lagi, ridak lagi. Oi, jangan mainlah. Orang tengok, hebat, ni wali besar, ini wali besar. Padahalnya tak ada wali-wali, ni wala punya. Nabi kata, jangan Umar. Nanti orang bercakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh kawannya sendiri. Sabar. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Satu lagi kisah daripada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni radhiyallahu anhu, sahabat. Dalam peperangan, wallahu a'lam, boleh jadi peperangan yang sama lagi, tapi peristiwa ni banyak benda. Kerana Ibnu Ubay bin Salul, bapa munafik ni, menimbulkan orang panggil sakit hati kepada orang Islam pada waktu itu. Kata di Zaid, aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul cakap, la tunfiqu ala man indi Rasulullah hatta yanfaddu minhu. Mu jangan bui nafkah, jangan infak, jangan bagi bantuan kepada orang-orang duduk keliling Rasulullah tu. Puak miskin tu biarnya mati lapar, biarnya susah. Sedap cakap. Dan kalau kita hatta yanfaddu, sehingga puak-puak ni lari daripada Muhammad, tak ada makan yang lari. Dia ingat orang Islam ni gila projek macam dia. Nak projek tu projek ni, tak ada projek lari. Orang Islam dengan akidah perjuangan mereka tak akan lari. Wala in raja'na ila al-Madinah, kalau kita balik, kita akan keluarkan orang yang orang mulia, akan keluarkan orang hina. Macam tadi juga kita. Kata Zaid, fa zakartu zalika li ammi aw li Umar. Aku pun bagi tahu pada pak saudara aku, ataupun bagi tahu pada Sayyidina Umar. Pak saudara dia atau Umar pergi wayak ke Nabi, pergi beritahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si munafik dia bercakap gini. Siapa bagi tahu? Zaid bin Arqam. Qala fad'ani. Panggil dia mari. Panggil Zaid. Nak dengar laporan sendiri. Tengok ni, Nabi kita aja kalau dengar orang kata gini-gini, panggil tuan tu mari. Mari sini. Betul ke awak cakap? Biar betul. Dia panggil tabayyun.
Dalam Quran kata tabayyanu, fatabayyanu. Tanya betul-betul. Zaman kita ini bukan fatabayyanu, fatibayyanu, pakai tiba selalu. Ini masalah. Orang lain suruh tabayyun, dalam Quran kita pakai tiba selalu, tak tahu apa. Duduk sehari esok, kenyataan berita yang keluar malah bohong. Kita duduk tiba dah, duduk kata dah. Masalah. Hati-hati kita nak buat ulasan-ulasan supaya kita tidak terperangkap. Bila mari Fada'ani, Zaid pergi cerita ke Nabi SAW apa yang dia dengar. Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Selesai Zaid report, Nabi panggil Ibn Ubay. Ibn Ubay, mari sini. Dengan geng-geng dia. Bila mari ya Rabbi. Belum jumpa Nabi tu sengih dah suka dah. Muka berwajah manis kata orang, mari-mari. Bila Nabi tanya dia, fahalafu maqalu. Sumpah wallahi ya Rasulullah, kami tak akan kata, kami ini pengikut tegar Rasulullah. Takkan Rasulullah tak nampak kami duduk solat belakang Nabi. Sudahlah. Bila Nabi percaya, fakadzabani Rasulullah wa saddaqahu. Allah. Zaid kata, sempit dunia ni. Sebab Rasulullah tak percaya laporan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi percaya kepada sumpah yang telah dikemukakan oleh munafik. Allahu akbar. Fa asabani hammun. Aku rasa sempit dada, susah hati, duka cita. Tak pernah berlaku dalam sejarah aku duka cita seperti ini. Aku telah tidak diterima laporan saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa. Fajalastu fil bait. Aku balik duduk rumah. Sedih, duka cita, tak lalu makan. Faqala li ammi. Pak Zara aku mari. Ma aratta ila an kazzabaka Rasulullah wa ma qatak. Mun apa sebenarnya? Mungkin repot apa? Siapa Rasulullah murka padamu? Rasulullah bohongkan laporan kamu. Mun cari pasal macam kita kat pasal, cari pasal ni. Pak saudara dia marah. Tak lama, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Taala turun ayat ni. Idza ja'akal munafiqun. Bila orang munafik mari, qalu nashhadu annaka rasulullah. Kami saksi mun Rasulullah, wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila tu ayat Quran ni, fa ba'atha ilayyan nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi panggil Zaid. Zaid mari. Zaid tahu dah kalau Nabi panggil yang kedua ni mesti wahyu turun. Qal innallaha qad saddaqaka ya Zaid. Hei Zaid, bukan aku yang membenarkan laporan kamu. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Allah membenarkan laporan kamu. Nabi kita setelah baca ayat Quran ini, gembira sangat-sangat Zaid dengan sebab laporan dia Allah dedahkan perbuatan jahat munafik. Wal'iyazbillah. Hadis cerita ini juga dikeluar oleh hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kita kata alhamdulillah, pendedahan tentang munafik ini cukup besar. Ada tesis yang ditulis oleh sahabat saya juga, Al-Munafiquna fil Quran. Ini menarik, cari kitab ni. Tengok dalam PDF ada sekarang ni. Sekarang ni dia panggil mazhab PDF. Saya kitab tak jumpa, cari dalam internet ada. Al-Munafiquna fil Quran. Maknanya peristiwa-peristiwa pendedahan sifat-sifat munafik di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah sebut. Baik para jemaah sekalian, peristiwa ini berlaku bila dalam peristiwa Bani Al-Mustalik ataupun Al-Muraisi pada tahun yang kelima Hijrah. Ada kata peristiwa dalam peperangan Tabuk, kita kata tidak pelik. Dalam Quran, dalam ayat lain pula, memang perang Tabuk, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah, mereka tak kata. Tapi kata, jadi apa, tidak peliklah puak munafik ini dia akan buat kerenah yang sama. Mungkin dalam peperangan Bani Mustalik dia buat, dalam peperangan Tabuk nanti ada pula. Wallahu alam, yang penting jangan duk percaya ke puak munafik. Perangan tu lah, baru ni anak cerita dah, kisah Umair bin Sa'ad. Siapa ingat? Umair bin Sa'ad kanak-kanak
yang pergi report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan jahat pak saudara dia nama Al-Julas bin Suwaid. Sama juga ni. Cerita munafik ni episod sama, watak lakonannya sama tapi pelakunya lain-lain. Itu je. Baik, kita balik kepada huraian ayat. Idza ja'akal munafiqun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda para jemaah. Apa makna munafiqun? Al-munafiqun ini jamak kepada munafik. Munafik ni dia panggil orang yang bermuka-muka. Orang panggil talam dua muka. Sebab apa? Dia boleh belaka. Duduk sini boleh, sini boleh. Masuk geng belaka. Itu munafik. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada nafak. Tunnel. Terowong. Terowong ni kita boleh masuk kau ni, keluar kau ni. Betul tak? Masuk kau ni, keluar kau ni. Itu dia panggil nafak. Nafak tu, pasal tu orang Arab kalau pergi di Mekah dia tulis tunnel. Maknanya nafak. Nafak tu boleh pergi belakang. Dua lubang boleh masuk. Dan sebahagian daripada hayawan yang gali dua lubang. Gali lubang, dia boleh masuk kan, dia keluar kan. Orang tutup itu ni, dia keluar ke belakang. Itu dia panggil nafak. Kalimah munafik ini tanda istilahun syar'iyyin jadid. Istilah yang diguna oleh syarak baru, penggunaannya tidak diguna sebelum daripada hijrah. Sebab di Mekah tak ada munafik. Di Mekah ada dua je, Islam, kafir. Lepas tu pembahagian lah pula, Islam yang kuat, iman yang lemah. Kafir yang kuat menentang kafir yang slow-slow. Bila sampai di Madinah, Nabi kita hijrah ke Madinah, baru muncul satu lagi kumpulan, nama dia munafiqun ataupun munafik, kumpulan nifak. Ingat, istilah baru maknanya ambil daripada nafak at-tariqul khafi, jalan tersembunyi yang ada dua pintu. Itu munafik. Allahu Akbar. Sejarah munafik, tanda. Wa awwalu man ansha'an nifaq fil Madinah al-Yahud. Pelopor yang menghidupkan kumpulan munafik di Madinah ini puak-puak Yahudi. Mereka lah pengasas kepada nifak dan menjadi ketua besar dia. Kerana ramai di kalangan munafikin di Madinah itu yang menzahirkan Islam secara zahirnya, iaitu dari kalangan Yahudi. Dia pura-pura masuk Islam. Seperti lepas daripada ni, siapa dia? Abdullah bin Sabah, yang menghidupkan agama Syiah. Ini pokok Syiah ni mari daripada pokok As-Sabaiyah. Ini bahaya. Maka bila munafik ini timbul daripada Yahudi asalnya, ada di kalangan orang Arab, Ausnya, Khazrajnya, ta'assaru, yang terpengaruh dengan gerak kerja munafik yang jahat ini. Allahu Akbar. Kita tahulah sejarah munafik duduk di situ. Iza ja'akal munafiqun akhita' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dituju pada Nabi. Kalau mari munafik, nashhadu innaka la Rasulullah, mereka akan iklan keimanan mereka secara tipu. Kami saksi engkau Rasulullah. Tujuannya haqnan lidimaihim, nak jaga darah dia. Wa bahsan an maslahatihim, dan mereka nak mencari kepentingan hidup. Bila duduk ahli orang Islam, kalau Islam menang, dia akak bendera. Cek. Macam kita hari ni kat pasar bendera rumah. Bendera Islam, nak cerita, kami sekali-sekali. Kita sekali tak ada masalah. Mereka bersumpah. Ini perangai munafik, suka bersumpah. Dia panggil jenis sesumpah. Mereka bukan sakat mari tahu, kata kami tahu kami Rasulullah. Tak. Nashhad. Bahasa sumpah. Kami bersaksi. Sedangkan kalau kita kata asyhadah itu, kita saksi, maknanya kita nampak dengan mata kita betul sungguh benda ni. Itu makna saksi. Mu saksi benda ni berlaku, ya, saya tengok sendiri depan mata saya, itu saksi. Kalau kata saya bersaksi bahawa di bandar Kuala Kerai berlaku sekian-sekian, contoh,
Orang akan tanya, awak tengok tak? Tak dengar orang kata. Itu bukan saksi. Itu berita nama dia. Kita kena faham. Di antara saksi dengan cerita. Munafik ni, dia tak kata dia cerita. Nashhad, kami saksi. Power dia punya ayat. Allah kena bagi tahu ke Nabi, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu engkau Rasulullah. Tak usah duduk, orang panggil tak usah duduk layan lah, puak-puak kaki sumpah ni, jangan duduk layan. Kalau dia mari awak tak tahu je. Ini kadang-kadang kita ni, kawan-kawan kita, dia tidak, bukan munafik, tapi suka bermuka-muka. Bila depan kita kat Syekh, Syekh lalu, Syekh gini. Belakang kita, gapo tak kata. Itu dia panggil sifat munafik. Dia tu tak boleh pakai mana tu. Tak betul. Banyak pandangnya dia sengit contohnya. Ini semua ni sifat-sifat. Tuhan kata Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu dah mu tu Rasul. Allah Ta'ala yang lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duk percaya munafik. Tak usah duk pengaruh dengan bahasa-bahasa lunak mereka, tak payah. Kemudian Allah kata wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah saksi, munafik pembohong. Jangan duk percaya. Jangan tak usah duduk main. Tak usah duk percaya ke dia. Yang ini bahaya. Kalau percaya kita panggil huru-hara dia. Baik, selesailah satu ayat yang pertama tentang pendedahan yang berat ini. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya. Zaman kita ini panggil akuan bersumpah. Semenjak dekat-dekat PKP ni kita dengar suatu istilah dia panggil SD. Apa dia SD? Akuan bersumpah. Jangan duk main. Kalau akuan bersumpah pagi ni, akuan sini, petang ni akuan sini. Ni, munafik sudah ada dah perangai ni zaman dulu. Jangan duk main keluk-kelek. Biar ada prinsip kita. Kita nak gini-gini. Ni duk main SD ni. Jadi puak-puak munafik ini telah menggunakan SD dia, angkuan bersumpah dia, junnatan, sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya dari dibunuh atau dirampas. Kalau dia duduk dengan kafir, kalah peperangan kena rampas. Tapi oleh kerana dia bermuka-muka, malam dengan kafir, pagi dia mari jumpa Nabi, kita payah nak putus dia balik mana ni? Ada belakang? Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Macam dalam hadis yang kita bincang semalam kan, hadis Itban, bagaimana seorang nama dia Malik, dia duduk main dengan munafikin. Jadi sahabat kata tak, cuma Nabi kita hukum dengan zahir. Nabi kita ajar nahnu nahkum bil zahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya mampu hukum dengan zahir, yang batinnya, yang tersembunyinya Allah yang menjatuhkan hukuman, bukan kita. Kita jangan pandai-pandai. Maka bila dia mari sumpah untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya dari dibunuh atau dirampas, tujuannya apa? Fasaddu an sabilillah. Maka yang demikian dapatlah mereka berpaling, dia sendiri terlari atau menghalangi orang lain dari menurut jalan Allah. Dia sendiri terkapir, dia nak sekat orang lain pula. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Buruk benar pengakuan. Baik. Dalam ayat ini Allah tak sebut Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, tapi watak dan gaya tu, sebagaimana dia datang bersumpah menafikan dakwaan atau tuduhan Zaid tadi, ayat ni sebiji atas kepala dia. Pokok mula ni. Al-junnah, tengok dalam ayat tu pelajar. Junnatun, jin, nun, ta ni dia boleh baca tiga. Junnatun, jannatun, jinnatun.
Tengok dalam kamus. Dalam ayat ni dengan baris depan, junnatun, perisai. Jannah, syurga. Kan? Jinnah, mana lain pula. Pelajar-pelajar tengok kamus. 3 bacaan. Rumah sama, baris atas, bawah, depan, berbeza makna dia. Itu bahasa Arab. Junnatun bidhammil jin dengan mana ad-dir' awit turs. Orang panggil perisai. Penyangga. Perisai, kan kita pakai baju perisai tu. Jadi buat-buat kafir munafik ni menggunakan sumpah sebagai perisai. Nak menjaga, dia panggil pelisih ke apa dia. Nak jaga diri dia supaya dia selamat. Orang tak boleh tuduh dia. Selamat daripada uqubah di dunia ni, selamat. Al-aimanu aimanahum jam'u yamin wa huwa al-halif, dengan makna sumpah. Al-aiman, sumpah. Mereka bersumpah dengan bohong sedang mereka tahu, dia panggil sumpah dusta. Yaminul ghamus. Mereka kata, demi Allah, wallahi kami tak kata tu. Zaid ambil mana cerita ni? Tuduh-tuduh ni jangan main. Tak baik ni. Sedap ayat dia. Main dengan serbal 3 lapis ni. Nabi nak tak percaya apa payah. Ni kat dia. Wa quri'a bi kasril hamzah. Ada juga bacaan dengan hamzah bawah imanahum. Kalau aiman, sumpah. Kalau kata imanahum, mereka telah menggunakan iman mereka secara zahir itu sebagai benteng, nak menyelamatkan diri dia daripada jadi kafir. Bolehlah. Ittakhazu imanahum, ada bacaan gitu. Tapi yang maksud yang kita baca ni ittakhazu aimanahum, sumpah mereka. Jadi ada kata sumpah. Tujuan dia apa? Fasaddu an sabilillah, supaya mereka nak sekat diri dia sendiri daripada beriman. Mana mereka berterusan duduk ala kafir, mereka berterusan dengan melakukan benda-benda yang tak baik, ataupun suddu ghairahum an sabilillah, mereka juga menyekat. Fasaddu, saddu ghairahum, menyekat orang lain daripada beriman. Dia duduk sosik sana, pujuk orang, duduk buat dia ayah sana sini. Tu hijau munafik. Dia sendiri tak boleh beriman, dia sekat orang lain pula. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah buruknya perbuatan mereka. Dalam bahasa kita sekarang ni, dia panggil kumpulan orientalis. Orientalis ni bahasa Arab kata mustasyrikun. Mereka ni menyelit masuk dalam kumpulan Islam, konon-konon di atas nama research, di atas nama kajian. Mereka sebenarnya nak mengenak, nak khianat pada Islam. Dia kata hadis ni, tengah ni, hadis ni kita duk pegang hadis ni bila dibukukan? Imam Bukhari tahu berapa dah buku dah. Lepas kurung yang kedua, kurung yang ketiga dah baru buku. Abu Daud, mana ada orang ingat hafal macam ni? Dia masuk. Maka timbullah golongan-golongan yang anti hadis. Jadi seorang ulama dalam dunia ni, nama dia Muhammad Mustafa Al-Azami rahimahullah ta'ala, dia tulis tesis dia dalam kitab Tarikh Al-Hadisun Nabawi wa Tarikh Tanwini. Kan? Dia batalkan hujah munafik. Si ni, kumpulan orientalis ni satu persatu. Dicincang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tengok, mana orang munafik, kalau kafir betul-betul, orang akan kafir tu. Kalau munafik, dengan ada songkok atas kepala, orang perempuan sekali-sekali ada tudung, walaupun jambu keluar, orang akan mudah percaya. Orang Islam juga ni, research atau nama research di bawah kajian universiti contohnya, kita pun celik mata. Ini semua ni main yang kafir, jangan bimbang. Allah tengok ayat yang ketiga tu, dedah lagi kejahatan mereka. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Keburukan itu sebenarnya kerana mereka mengaku beriman. Mengaku beriman di hadapan orang Islam. Kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka dengan sebab itu dimeterikan, dicop, disil atas hati mereka, lalu mereka tidak dapat memahami.
yang mana benar dan mana salah. Tuhan tutup dah hati dia tu. Jadi bagaimana ayat ini kata di ulama tadabbur, dia kata beriman kamu dia kafir. Kemungkinan yang pertama, mereka beriman depan Nabi SAW, kemudian balik kepada kawan-kawan dia kafir mula. Sebagaimana surah Baqarah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ini satu. Siapa dia syaitan dia? Iaitulah penasihat-penasihat dia daripada Yahudi di Madinah dan geng-geng dia. Yang kedua, mereka menzahirkan beriman dengan lidah dia, summa kafaru biqulubihim, hati kafir. Dua. Yang ketiga, ada di kalangan Yahudi yang beriman dengan Musa, bila mari Nabi SAW kafir. Itu dia panggil tafsiran. Yang keempat, ada di kalangan mereka yang cuba beriman. Cuba nak beriman, tapi iman tak masuk dalam hati dia, kafir juga. Kata di ulama, ini empat kategori ini boleh kita pakai kepada zalika bi annahum amanu summa kafaru. Cuba beriman tapi kafir. Zahir beriman tapi kafir. Bila jadi lagu ni, fatubi'a ala qulubihim, nasaya Allah Ta'ala akan cop di atas hati mereka sehingga dia jadi buta mata hati dia, tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Apa nak buat? Allah Ta'ala dah cop atas hati dia, tak usah duk cakap fahum la yafqahun, mereka tak akan faham dengan apa yang berlaku. Allahu Akbar. Ini sangat bahaya. Na'udzubillah, kita ni kalau kena lagu ni bimbang kita dengan suasana yang berlaku, bimbang. Tengok sikit lagi sifat munafik ni setara mana. Tengok ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allahu Akbar. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati oleh tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Tengok ni, betul lah munafik ni mengikut Abdullah Ibn bin Abbas kata, Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik ni, wasiman jasiman sahihan sabihan, seorang yang tegak tubuh, comel orang. Mudah terpengaruh lalu orang. Tak usah kata gapo ponda tu. Hak pakai baju perempuan, jual make up, laku. Padahal orang tahu dah bapak jatuh. Pasal pengaruh. Orang tengok Abdullah bin Ubay bin Salul ni kemah dia. Ayat kata, bila mu tengok pun ni, tu'jibu ka ajsam, mu tengok, mu kagum dengan tubuh dia. Kemah hebat molek. Jadi bukan semua munafik ni comel belaka. Kata ahli tafsir, laisa kullu, bukan semua munafik macam. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada gemuk, ada kurus. Cuma Allah nak cerita dalam ayat ini, Abdullah bin Ubay bin Salul tu comel orang. Syekhun nifaq, orangnya smart. Handsome. Orang handsome. Jadi bila orang handsome ni rupanya mudah terpengaruh. Pada itulah pendakwah selebriti ni hok comel-comel. Nah. Mari ustazah pula hok lawa-lawa kak. Sekali keluar TV ramai orang tengok. Sekali keluar YouTube beratus ribu orang tengok. Like dia punya like. View. Jadi orang laki-laki ni perlu kepada tubuh yang cantik, yang tegak ni. Pendakwah ke siapa benda kan. Cuma kalau tak ada iman, tak jadi apa? Sebagaimana Allah cerita tentang Talut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah kata aku beri kepada dia hebat tubuhnya dan ilmunya mantap. Kemah.
Jangan duduk serebih kita ni, kan? Ada cerita seorang syekh, dia tengok seorang pemuda ni, orang panggil Wasim, semak orangnya, handsome. Dia panggil, mari sini anak muda. Dia pun tanya soalan. Tengok orang segak, dia pun tanya soalan, tak boleh jawab. Syekh kata, ya lahu min baitin law kana fihi sukan. Ya Allah, kalau rumah comel, rumah banglo lawa, kalau ada penduduk dalam tu kan semak. Tapi kalau tak ada penduduk, tikus duduk. Mana al-jismu, tubuh ni yang barat seperti rumah yang cantik. Tapi kalau tak ada ilmu, sepertilah rumah yang tak ada penghuni. Orang yang cantik, tapi kalau tak ada ilmu, seperti orang yang tidak ada ruh dan tidak ada akal. Masya Allah, itu bandingan. Tulis sikit. Rumah cantik, tidak ada faedah kalau tak ada penghuni. Orang smart, tidak ada faedah kalau tidak ada ilmu. Allahu Akbar. Jadi pelajar-pelajar kita ambil. Maka sifat yang cantik ni tak ada masalah. Kan? Allah Ta'ala puji tentang Nabi Yusuf, cantik, jamal. Tapi Nabi Musa tidak menjadi contoh cantik. Nabi Musa contoh pada kekuatan. Nabi Musa hebat, sekali dia tampar kabel mati. Nabi Yusuf tak tampar orang, tapi orang smart. Sekali perempuan tengok dia hiris tangan. Kata apa? Jadi setiap orang tu ada belaka. Cuma Allah Ta'ala nak cerita di sini, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bercakap, orang akan dengar belaka. Hebat. Dia panggil fasahah. Fasih lidah. Petah berucap. Kalau dia berucap, jangan main. Orang akan dengar. Ini sifat munafik. Ini semua ujian Tuhan. Kalau munafik mari huduh, cakap gagak, orang nak dengar dia pun lari. Ni tengok, tuan semua cakap pula sedap, manis mulut. Mudah tak mudah pengaruh. Ini semua ujian Allah Ta'ala kepada kita. Kita pun kalau dengar penceramah, pendakwah yang cakap sedap, dia punya view juta-juta, tengok poin dia cakap tu apa benda. Cakap hadis palsu, reject. Duk cerita tentang cerita karut-karut yang tak ada fakta yang jelas daripada syariat, duduk jajah zikir-zikir yang pelik-pelik, hapuskan. Bukan itu yang kita nak dengar. Allah kata apa? Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bercakap, mu dengar ucapan dia. Nabi Musa cakap tak pasal. Bila nak pergi jumpa Firaun, dia kata, ya Rabbi, anta Harun sekali aku. Wa huwa afsahu minni lisanan. Dia fasih bercakap. Allahu Akbar. Jadi cakap orang munafik ini dalam bahasa dia kata tafaihak, takalluf, berbunga-bunga cakap. Ka'annahum khusyubum musannadah. Bila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya, kerana manis dan petah, sekalipun kosong dari sudut waktu. Ada orang ni cakap sedap, buah sedap. No, kalau dia bercakap motivasi ke, keluar dalam alam maya ke, hebat. Tapi balik-balik poin tak ada. Apa dia cerita dia usah nakal, tak tahu ke apa. Hadis dia baca, kena hadis-hadis palsu. Hadis-hadis tak boleh pakai contohnya. Ini masalah. Jangan main. Jangan mudah terpengaruh. Jadi ini cerita munafik ni. Mana kalau kamu tengok tertarik dalam pada mereka itu, mereka adalah seperti batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikendaki. Batang kayu hop sandar, tak ada kerja. Kalau jadi tiang, kuat. Jadi orang panggil galang atak ni kuat, tapi dia ni batang kayu tak ada kerja. Akhir kali makan dia bubuk. Maksud dianya macam tokoh kayu pok ni. Orang baca Quran ke, baca hadis ke, tak dengar. Kita ni kalau kita bercakap ke tokoh kayu, dengar ke tak dengar dia? Tak tahu apa dia. Ana buat bandingan lembu kenyang. Lembu kenyang ni kalau kita kereta tak bangun dia. Ngak di atas jalan raya. Mana tahu dia? Allahu Akbar. Sebab apa? Ada juga ulama kata Allah buat bandingan seperti batang kayu. Geng-geng munafik ni kalau dia duduk dalam kelab munafik dia, duduk buat duduk hina tentang Islam, duduk sandar macam tunggu kayu, sandar relax sambil duduk isap berapa dia, gogok berapa dia. Kan? Contohlah kita kata Allahu Akbar. Mereka ini pembohong. Humul adu yahsabuna kulla sayhatin alaihim.
Mereka kerana merasai bersalah sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Bila dengar suara, orang kata kita dah tu, orang attack kita dah tu, orang dalam ketakutan dia hidup sebab dia hidup di alam tak betul. Allah kata apa? Humul aduwwu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh yang sebenar-benarnya, maka berjaga-jagalah kamu. Dengan sebab niat dia buruk, dia takut, didedahkan. Maka Allah kata, Allah ajar kita berinteraksi dengan munafik bil hazar, dengan berhati-hati, berhalus. Tuhan tak kata faqtulhum, bunuhlah mereka, tak. Sebab dia ngaku Islam. Nabi kata kalau kita bunuh, orang kata Muhammad bunuh kawan. Jadi hati-hati, jangan percaya, jangan mudah terpengaruh dengan diayah mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Qatalahumullah, maka sungguhnya Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran. Allahu Akbar. Itu cerita munafik. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang kelima tentang kerenah munafikin yang masih lagi perlu didedahkan untuk sama-sama kita berhati-hati, untuk sama-sama kita berhazar. Jangan duduk mudah percaya kepada pokok ni. Tak kira munafik dari kalangan orang Islam ataupun munafik yang bermuka-muka dari kalangan ahli-ahli politik yang dan lain-lain. Hati-hati kita jangan tengok sebagaimana ada seorang cerita pemburu dengan burung. Pemburu ni dia tangkap burung, igak burung banyak-banyak, dia tak. Kebetulan dia duduk tepi sungai, tepi laut, angin kuat. Tangan duduk sembelih. Bismillah, sembelih burung. Bila mari angin, meniti air mata dia, nyesembur di angin. Burung dalam sangka, duduk tunggu kena sembelih tu cakap sama-sama burung. Bagusnya pak cik ni. Kesiannya dia kepada kita duduk menangis. Kata di burung seekor lagi, mu jangan tengok mata dia, tengok tangan dia. Tangan dia duduk sebelah kita, mata dia duduk menangis. Mu jangan tengok mata, tengok tangan. Subhanallah. Kita pun tengok orang ni kadang-kadang nampak bersimpati dengan Islam, tak? Nampak lunak dengan Islam, boleh pergi buka puasa dengan Islam, tapi dia punya i'tiqad, dia punya tindakan jahat pada Islam. Kita kata tengok hak tu, jangan tengok bahasa-bahasa bermuka-muka dia. Orang azan beri penghormatan kepada azan contohnya, tapi tindakan dia jahat. Na'udzubillah. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang ayat yang kelima dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.